warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Al-Fadil Ustaz Suhaimi, ahli jawatan kuasa paksi, ibu-ibu, ayah-ayah, dan juga para hadirin sekalian. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita mengucapkan syukur kehadrat Ilahi, yang mana pada pagi yang indah ini sekali lagi kita dipertemukan dalam majlis ilmu. Sebelum Ustaz meneruskan kuliah, izinkan saya untuk umumkan satu dua perkara. Yang pertama, berita tentang ahli paksi masuk hospital. Untuk makluman, Pak Mat kita yang mengendalikan PA system telah dimasukkan ke Hospital Besar Kulim pada kemarin 12 bulan 3 disyaki unsur-unsur minor stroke, tapi tak stroke lagi lah, dia punya tanda-tanda itu sebablah ditahan di hospital masuk ward 4 barang siapa yang ada masa insya-Allah bolehlah kita ziarah. Yang mengendalikan hari ini anak dan juga isteri dia, PA system kita pada pagi ini. Dan pengajian kita pada pagi ini, kitab Sahih Bukhari jilid 2, hadis yang ke-563. Hadis 563 dalam bab bercakap-cakap di waktu malam dengan tamu dan keluarga. Hadis 563. Dan bacaan Al-Quran kita pada pagi ini masih lagi dalam surah Al-A'raf ayat 23 hingga 30. Muka surat 153. Muka surat 153 ayat 23 hingga 30. Oleh itu saya serahlah kepada Ustaz untuk meneruskan kuliah kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, qudwatan wa uswatan li umuri dunya wa din, liman arada an yu'mina bihi minal insi wal jin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita mulakan dengan bacaan Al-Quran Karim
surah Al-A'raf ayat 23 sehingga ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, secara kesimpulannya ayat yang kita baca ini adalah berkaitan dengan kisah nenek kita Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, juga nenek kita Hawa. Doa yang diajarkan kepada Nabi Adam, dan sewajarnya kita amalkan doa ini yang terletak pada ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pengakuan kita kepada Allah, kita tak terlepas daripada sifat zalim, dosa. Nabi Adam mengaku, Hawa juga mengaku yang mereka zalim, sehingga mereka dilempar ke bumi, dikeluarkan daripada surga. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahawa bumi ini adalah tempat untuk kita hidup dan tempat untuk kita meninggal dunia. Jadi dengan itu, dunia ini mesti dipelihara, mesti dijaga supaya tidak rosak, supaya tidak tercemar dengan dosa, kezaliman, kemungkaran dan juga kerosakan apa yang ada di bumi. Kemudian Allah juga mengatakan bahawa kita manusia ini sentiasa kena tipu, selalu kena tipu. Ataupun bahasa lain, dia tak kata kena tipu, dia kata kena kencing. Bahasa moden lah, bahasa moden ni. Nak cerita bahasa moden, dia kata kena kencing. Dia tak kata tipu. Tak apalah, nak guna tipu ke, nak guna kata kencing ke, terpulanglah. Maksud dia sama. Siapa yang menipu kita? Syaitan, iblis. Sekira-kira syaitan, iblis tipu Nabi Adam,
tipu hawa sehingga mereka terlanjang, terlucut pakaian. Jadi maksudnya syaitan, iblis, dia menyukai orang yang tidak menutup aurat. Dia cukup seronok bila tengok orang tak tutup aurat. Dia yang menganjurkan supaya jangan pakai seluar, jangan pakai baju telanjang. Dia cukup seronok, dia berguling kantang bila tengok orang telanjang. Tetapi dia sedih sangat-sangat bila tengok orang-orang menutup aurat. Dia cukup benci orang tutup aurat. Tengok orang pakai tudung, dia benci. Tapi dia tengok orang yang telanjang, yang itulah yang dia puja. Sebab itu ramai orang yang telanjang berpaling tutup aurat, kerana mereka mengikut cara syaitan. Oleh itu kita kena berhati-hati daripada tipu daya syaitan yang Allah Ta'ala kata, syaitan kamu tak nampak, kamu tak nampak, tetapi syaitan nampak kamu. Maka sebab itu walaupun begitu, berhati-hati, jangan sampai syaitan dapat menipu kita. Itu sedikit kesimpulan daripada ayat yang kita baca tadi. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita akan menghurai dan memahami bermula dengan hadis yang ke-563. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi kitabihi fid darain. Kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatal isya'i fi akhir hayatihi falamma sallama qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aytakum laylatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin la yabqa mimman huwa al-yawm ala zahril ardi ahadun atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ini mengikut kitab yang diterjemahkan kepada kita, kitab versi yang kita miliki. Mengikut dalam kitab Fathul Bari, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan daripada sanad-sanad yang dia terima, dengan dia berkata mengikut versi asal. Kata dia, haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala haddatsani Salim bin Abdullah bin Umar wa Abu Bakr bin Abi Hasmah anna Abdullah bin
anna Abdullah bin Umar qala sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal isya'i fi akhir hayati falamma sallama qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aytakum lailatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'atin la yabqa mimman huwa al-yawma ala zahril ardi ahadun fawahila an-nasu fi maqalati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila ma yatahaddatsuna min hadhihi al-ahadits an mi'ati sanah wa innama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yabqa mimman huwa al-yawma ala zahril ardi yuridu bidzalika annaha tahrimu dzalikal qarna. Di dalam kitab kita yang kita miliki, dia tidak mendatangkan keseluruhan lafaz hadis, yaitu lafaz yang dijelaskan oleh Imam Bukhari bagi membuat penjelasan, membuat huraian bagi lafaz hadis yang ada pada kitab kita. Maka diringkaskan. Walau apapun, sama ada yang diringkaskan ataupun yang dijelaskan, yang dihuraikan selanjutnya, maka kesemua itu masih tidak lari daripada apa yang dimaksudkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan daripada lafaz hadis itu, iaitu hadis yang ke 563 dari Abdullah bin Umar, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat, iaitu solat Isya dalam akhir hayatnya, maksudnya di penghujung usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kiranya sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam bersalam, yakni setelah mengucapkan assalamu alaikum, mengucapkan salam, menamatkan solat. Bukan maksud bersalam menghulurkan tangan bersalam, sebab dari segi bahasa dia kata setelah beliau sallallahu alaihi wasallam bersalam. Perkataan ber mengikut bahasa Melayu ialah perbuatan. Jadi bersalamlah kalau kita fahamnya. Sedangkan dalam lafaz hadis falamma sallama, setelah baginda mengucapkan salam dengan berkata assalamu alaikum warahmatullah, dengan berpaling ke kanan. Itu maksudnya yang kata bersalam tadi, bukan menghulurkan tangan bersalam-salaman. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu berdiri, yakni berdiri untuk berucap, berkhutbah. Dia berkhutbah setelah selesai memberi salam solat, dan bersabda, yakni dengan berkata, adakah kamu semua mengetahui akan dirimu sendiri pada malammu ini? Nabi bertanya, kamu tahu ke tidak tentang diri kamu pada malam ini? Sesungguhnya kata Nabi, pada permulaan 100 tahun nanti tidak akan tertinggal seseorang pun yang masih ada di atas permukaan bumi ini dari golongan orang yang keadaannya seperti orang pada hari ini, yakni mengerjakan solat Isya di waktu malam sudah menjelang di pertengahan dan melakukannya dengan berjamaah. Apa maksud dari lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini yang kita cuba nak memahami lafaznya. Ibnu Umar, iaitulah anak Umar bin Al-Khattab, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma.
Beliau yang menyampaikan hadis ini dengan menceritakan keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat Isya secara berjamaah. Dan solat Isya yang ditunaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat pada malam itu, iaitu di pertengahan malam, bukan ketika masuk waktu Isya. Maknanya masuk waktu Isya itu dah lama, Nabi tangguhkan solat sehingga pertengahan malam. Namun pertengahan malam itu yang dimaksudkan dalam hadis bukanlah melebihi, kalau ikut jam kita, 12 ke atas. Tidak. Maknanya sebelum jam 12, sebelum tengah malam. Maknanya lebih awal sikit daripada tengah malam. Itu waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat Isya. Maka disunatkan solat Isya dilewatkan daripada waktunya berbanding dengan solat-solat fardu yang lain di awal waktu, tapi Isya dilewatkan sedikit. Dan Ibnu Umar menyatakan bahawa saat ini, ketika ini berlakunya solat Isya ini, iaitu di penghujung usia Nabi. Maknanya selepas daripada peristiwa solat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpakan dengan sakit, ditimpakan dengan kehancuran yang membawa kepada kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu umur Nabi sudah pun mencapai dalam 63 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olahnya dah mengetahui beliau berada di penghujung usia. Nabi dapat rasa yang masanya untuk kembali kepada Allah sudah pun sampai. Cuma Allah belum maklumkan kat Nabi bila, hari apa, pukul berapa, jam berapa. Yang tu masih menjadi rahsia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika itu Nabi dah pun dapat merasai. Maka inilah yang sewajarnya setiap kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasai akan saat-saat kematian kita. Kita kena sentiasa ingat kepada kematian. Kita akan mati bila-bila masa. Sebab itu jangan kita duk kata kita akan mati lambat lagi, mungkin 30 tahun lagi, mungkin 50 tahun lagi. Kalau yang umur 20, tentulah dia kata 80 tahun lagi. Jangan anggap begitu. Ingat yang kita akan mati sebentar lagi. Masa kita tak lama, saat saja. Sebabnya Allah Ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran, dan begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa hidup kita di dunia ini tak lama. Hidup kita di dunia ini hanya 1 saat saja. 1 saat saja hidup kita di dunia. Allah Ta'ala menyatakan demikian ketika kita berada di mahsyar. Allah Ta'ala tanya, berapa lama kamu hidup di dunia? Maka tidak ada siapa pun ketika itu yang kata, saya hidup di dunia 80 tahun. Tak ada. Tak ada yang kata, saya hidup di dunia 100 tahun. Tak ada. Tak ada yang kata saya hidup di dunia 50 tahun. Kesemua kita, sama ada yang hidup 100 tahun, yang hidup 94 tahun, yang hidup 80 tahun, semuanya kata kami hidup hanya 1 saat saja. Hanya 1 saat saja. Tak lama. Bahkan cerita Ashabul Kahfi yang tidur dalam gua selama 309 tahun. Bila mereka dikejutkan oleh Allah, mereka terjaga, tersedar daripada tidur,
Di antara satu soalan pakat tanya, berapa lama kita tidur? Masing-masing kata 1 malam. 1 malam saja rasa. Sedangkan daripada tidur 309 tahun, tapi katanya 1 malam. Ada kata separuh malam. Nabi Allah Uzair juga ditidurkan Allah selama 100 tahun. Ketika dia melalui satu kawasan, kawasan itu sudah musnah kerana ada malapetaka yang menimpa kawasan tersebut. Pokok kayu-kayan tumbang, ada yang mati, binatang-binatang mati berselerak tabak. Dia lalu, Masya Allah, mati. Ni macam mana Allah Ta'ala nak hidupkan balik ni kalau dah mati? Pertanyaan dalam diri dia. Lalu Allah Ta'ala tidurkan dia. Allah Ta'ala bagi dia rasa mengantuk. Dia pun turun daripada kaldai dia, turun, duduk di satu tempat di bawah satu pohon pokok, dia lena. Kemudian akhirnya Allah Ta'ala kejutkan dia, Allah Ta'ala sedarkan dia, dia pun bangkit. Allah Ta'ala tanya, wahai Uzair, berapa lama kamu tidur? Dia kata, sekejap je. Sekejapnya, tak sampai sehari dia tidur tu. Tetapi sebenarnya dia dah tidur 100 tahun. Kata Allah, cuba kamu tengok mana kaldai kamu yang kamu naik tu. Dia pun cari tengok, tak ada. Kata Allah, kaldai kamu dah mati. Tu tulang-tulang yang dah naik lumut tu, itulah dia tulang kaldai kamu. Tulang berselerak tabak, naik lumut yang dah makan masa lama, itulah kaldai kamu. Rasa dia, dah lama dah lah. Rupanya rasa 100 tahun, tapi rasa baru macam tadi saja dia tidur. Tengok kepada bekalan yang kamu bawa. Buah tamar, buah anggur yang diwakil, lam yatasanna, tapi Allah Ta'ala masih segarkan, Allah Ta'ala masih kekalkan. Allah Ta'ala tunjuk dua keadaan. Yang dah reput, mati lama, tetapi ada yang masih kekal segar. Itu kuasa Allah. Allah Ta'ala boleh matikan siapa saja, Allah Ta'ala boleh hidupkan siapa saja, Allah Ta'ala boleh musnahkan siapa saja, Allah Ta'ala boleh jatuhkan siapa saja, Allah Ta'ala boleh naikkan siapa saja. Itu hak Allah, tak boleh siapa petikaikan. Kemudian kata Allah, wahai Uzair, serulah kaldai kamu, panggil kaldai kamu. Kamu panggil kaldai kamu dulu dengan nama apa? Panggil nama Mi'ah ke? Contohlah, kaldai dia nama Mi'ah. Mi'ah, panggil. Maka bila dia panggil kaldai dia tu, maka tanah tu bergerak. Pasal tulang-tulang tu timbul, tulang-tulang tu bergerak. Tulang kaldai tadi tu bergerak, kemudian bercantum kembali. Hak seni-seni ni bercantum. Jadilah satu rangka kaldai. Kemudian naik daging-daging daripada tanah tu, membalut tulang-tulang rangka tadi, dan naik kulit membalut daging-daging tadi. Maka hidup semula kaldainya seperti mana asal. Yang dia itu tanya, bagaimana Allah menghidupkan? Allah dah tunjukkan, begitulah cara Allah menghidupkan. Bukannya pelik, mudah saja bagi Allah. Dia pun naik semula kaldai dia. Dia masih muda ketika itu, umur dalam lingkungan 40-an. Fizikalnya tak berubah. Sama dengan Ashabul Kahfi, tidur 300 tahun, 309 tahun, dia bangkit-bangkit tu macam muda dulu. Bukan jadi tua, tak tua. Duk muda belia. Tidur ni awet muda. Jadi siapa anak muda, tidur banyak-banyak. Tidur banyak, awet muda. Dia tak jadi tua. Rumah pun tidur, mai kuliah pun tidur. InsyaAllah dia awet muda. Tapi tidur yang macam mana?
Tidur yang Allah tidurkan, bukan tidur yang kita tidur. Tidur kita memang tua. Masa tidur muda, bangkit-bangkit tua dandan. Betul? Masa nak tidur, dia masih elok. Masih ada lagi make-up dia tu. Rambut pun masih lagi duk tersusun elok. Bangkit-bangkit berjerumun rambut tu. Jadi tua dandan. Jadi tidur kita jadi tua, bukan jadi muda. Tetapi tidur Ashabul Kahfi memang muda, dia tak tua. Nabi Allah Uzair dalam lingkungan 40-an, walaupun dia dah tidur 100 tahun, maka dia sebenarnya nak balik ke rumah dia. Tetapi dia tengok dah pelik. Jalan mana? Nampak lain macam jalan ni. Betul lah dah 100 tahun. Cuba bayangkan 100 tahun Kulim dulu. Tahu mana? Ni sini ni 100 tahun dulu kebun getah. Kebun getah 100 tahun dulu ni Tang Dewan ni. Stesen bas pun tak ada lagi. Orang duk menerai getah, burung dengan nyamuk penuh di sini. 100 tahun dulu. Jadi Nabi Allah Uzair 100 tahun dia pun dah tak tahu dah sebab berubah dah. Kemudian berjumpa dengan satu hamba Allah yang sudah bongkok 7. Bertongkat berjalan bongkok 7. Dia pun sebutlah, Tok Wan, nak tumpang tanya boleh tak Tok Wan? Dia pun lenggak tengok. Oh cucu, nak tanya apa cucu? Ni Tok Wan, kampung, dia sebutlah nama sekali kampung. Kampung tu di mana Tok Wan? Kata dengan orang tua bongkok 7 tadi tu. Depan sikit tu lah kampung tu. Awak berubah. Pasal apa belain pun. Kata dia, jalah dah lama dah. Cucu ni main mana? Dari mana? Dia kata, saya nak balik kampung lah, kampung saya. Tak pernah tengok pun sebelum ni cucu. Saya orang sini. Cucu nama apa? Dia pernah abang saya nama Uzair. Oi, nama cucu macam nama ayah saya. Tok Wan nama apa? Dia pernah abang sekarang nama. Oh, nama Tok Wan macam nama anak saya. Rupanya 2 beranak. 2 beranak. Dia masih muda, umur 40-an. Anak dia sudah pun bongkok 7. Sebab dah 100 tahun berlalu. Jadi umur Nabi Uzair tu dalam lingkungan 140 tahun, tetapi dia dalam rupa bentuk umur 40-an. Jadi maknanya walaupun di dunia ni tidak ada 100 tahun, 309 tahun, tetapi dia rasa macam semalam. Apatah lagi bila kita berpindah ke alam akhirat, berada di sana, maka kita hanya menganggapkan bahawa hidup di dunia ni hanya 1 saat saja. Kita kena rasa hidup kita sebentar dan kita akan mati bila-bila masa. Baik yang tua, baik yang muda. Hak yang tua dah tentu lagi dekat. Yang muda tu pada adatnya lambat sikit, tetapi pepatah Melayu kata nyok yang muda pun dia luruh. Bukan nanti nyok yang tua. Yang tua tu memang dia akan luruh, yang muda pun luruh. Tetapi yang kerap luruh yang tua, jarang-jarang sekali yang muda. Jadi maknanya jangan kita anggap kematian ini lambat dengan kita, bahkan paling dekat. Seperti mana kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kata dia, apa yang paling dekat dengan kita? Yang paling dekat dengan kita, dia sendiri jawab, adalah kematian kita. Kematian kita paling dekat. Bila-bila masa saja kita akan dapat menemui kematian tersebut. Oleh itu, rasakilah bahawa kematian ini menghampiri kita. Tak rugi kita ingat kemati. Bukan maknanya bila kita ingat kemati, kita pun malas kerja, makan pun tak lalu, minum pun tak mau dah. Orang bagi air, orang bagi aiskrim pun tak lalu dah. Habis nak makan apa, nak minum apa, air sejuk sudah.
Dia tak payah pun nak mati dah. Aiskrim pun kan sedap dah. Ya. Apa nama masakan nasi mendi kambing pun tak sedap dah. Jangan rasa macam tu. Kehidupan kita macam biasa. Kita hidup seolah-olah seolah-olah kita lambat lagi nak mati lah. Maknanya kehidupan kita tu macam biasa. Tetapi kita dah bersedia. Bila-bila masa la ni pun tak apa. Sebab kita dah bersedia dengan sepenuhnya untuk bertemu dengan Allah. Maka dengan itu kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah daripada segala dosa. Setiap saat Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari lebih daripada 70 kali beristighfar, bertaubat kepada Allah, sedangkan Nabi tidak ada dosa. Nabi maksum, nak mengajak kepada kita bahawa kita kena sentiasa membersihkan diri, suci diri kita daripada dosa. Maknanya bila-bila masa pun tak apa kita mati, sebab dosa kita dah diampun oleh Allah. Dan kita mesti yakin bila kita beristighfar, bila kita bertobat, kita yakin dosa kita diampunkan Allah. Sebab Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Pengampun. Sentiasa sebut kana ghaffar. Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Pengampun. Innahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Mengampun, lagi Maha mengasihi hamba-hambanya. Tidak ada sesiapa pun yang bertobat melainkan diterima tobatnya. Sebab itu Nabi-Nabi pun bertobat. Nabi Adam pun bertobat. Selama mana Nabi Adam bertobat? Nabi Adam bertobat selama 300 tahun. Dia bertobat selama 300 tahun setelah dicampak turun ke bumi daripada syurga. Dia merasa diri dia bersalah. 300 tahun bertobat. Itu Nabi Adam. Maksum, tidak ada dosa. Apatah lagi kita. Maka kita mestilah sentiasa menghadapi kematian. Maknanya dengan kita sucikan diri daripada dosa-dosa kita. Itulah yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kata Nabi, dia menyatakan bahawa berdiri bercakap, berkhutbah kepada para sahabat. Kata Nabi, ara'aitakum lailatakum hadhihi. Adakah kamu semua mengetahui akan diri kamu sendiri pada malam ini? Kata Nabi, kamu tahu tak keadaan diri kamu malam ini? Sahabat-sahabat Nabi itu bila Nabi kata macam tu, mereka tercengang-cengang. Apa maksud Nabi? Nabi nak abang apa? Duk tunggu, tak sabar ni nak tahu apa yang Nabi nak beritahu. Sebab kalam Nabi itu penuh dengan rahsia, penuh dengan hikmah, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap tutur kata Nabi mempunyai makna-makna yang cukup dalam. Dan setiap sebutan kalimah daripada mulut Nabi, pengajaran yang cukup mahal. Sebab itu Allah telah pelihara kata-kata Nabi. Maka terkumpul dalam hadis. Kata-kata manusia lain tak ada siapa kumpul macam tu. Mungkinlah ada sikit-sikit lah kata-kata mereka tu, kata-kata pemimpin dunia. Diambillah satu kata-kata. Tetapi hak Nabi kesemua. Berapa kata ribu hadis Nabi yang dikumpulkan. Kesemua itu kata-kata Nabi. Dan cara hidup Nabi dikumpulkan, diriwayatkan oleh para sahabat. Mereka menceritakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tutur kata Nabi, tingkah laku Nabi, pengakuan Nabi, kelakuan Nabi, akhlak Nabi, kesemua itu adalah mengandungi hukum sunnah. Ikut apa yang Nabi buat, kesemuanya menjadi sunnah. Sekalipun perkara-perkara yang pada asalnya dia dikira adat. Jubah itu pakaian adat bagi orang Arab, jubah. Kalau dikatakan sunnah, macam mana sedangkan itu adat? Quraisy yang kafir pakai jubah, itu pakaian adat. Macam mana boleh dikatakan sunnah? Sunnah kerana Nabi mengamalkan. Nabi pakai jubah sebelum dilantik menjadi Nabi, dan Nabi kekalkan pakaian jubah setelah dilantik menjadi Nabi.
Maka dikira pakaian Nabi setelah dilantik menjadi Nabi, maka itu dikatakan sunnah. Maka orang yang memakai jubah adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada orang yang menyangkal tak sunnah pakai jubah, itu adalah budaya Arab. Sebab zaman jahiliyah pun pakai jubah oleh orang-orang Quraisy. Abu Jahal pun pakai jubah. Habis itu sunnah apa? Sebab itu budaya. Tetapi kita kena cermat dalam menguraikan sesuatu. Setiap apa yang dilakukan oleh Nabi setelah menjadi Nabi, maka dia menjadi sunnah. Begitu juga bersiwak, bersugi menggunakan kayu Arab, kayu sugi. Orang Arab sebelum Islam juga bersugi, bersiwak. Nabi juga bersugi. Tetapi Nabi setelah menjadi Nabi, Nabi kekalkan siwak. Sekira-kira Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salati. Sekiranya tidak akan menjadi memberatkan umatku, kata Nabi. Kalau tak memberatkan umatku, pasti aku akan mewajibkan bersiwak pada setiap kali nak solat fardu, bersugi. Tapi takut berat, susah, maka pun tak wajibkan. Jadi maknanya bersiwak itu menjadi sunnah, walaupun diamalkan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Tetapi Nabi kekalkan, maka Nabi kekalkan menjadi sunnahlah amalan tersebut. Maka sebab itu perbuatan Nabi, kata-kata Nabi dikumpulkan, diriwayatkan kembali. Kita dapat merasai bila baca hadis seolah-olah kita berdepan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila berkaitan dengan majlis-majlis ilmu hadis, adab kita mesti jaga. Sekira-kira kalau mengaji ilmu hadis bertalaqi, bersanad, maka majlis ilmu hadis tadi itu dihormati semua guru dan juga student, pelajar. Beradab. Tambah-tambah kalau majlis akhir pemberian sanad hadis, penamatan membaca kitab hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasai, Tirmizi, Abu Dawud. Majlis ilmu tu majlis yang paling hening, paling tenang. Kira-kira kalau sekiranya pensil yang terpegang tu terjatuh, dengar ke semua. Sebab sunyinya, berdehem, batuk pun dikawal, dijaga. Sebab seolah-olah berdepan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanginya majlis itu semerbak dengan minyak atar, minyak wangi. Berpakaian semuanya serba putih, bersih. Duduknya semua sama, tak keluar seorang pun daripada majlis itu sehingga majlis itu tamat. Sebab seolah-olah berdepan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah penghormatan kepada Nabi. Maka kita bila kita baca hadis, seolah-olah kita mendengar sendiri Nabi bersabda. Maka tak timbul rasa itu melainkan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahap kita cinta Rasulullah, barulah akan rasa macam tu. Sekira-kira bila kita menziarahi Rasulullah, maka berhamburanlah air mata kita. Menziarahi Nabi di Masjidun Nabawi Asy-Syarif di Madinah Al-Munawwarah tentu berhamburan. Sebab itu disunatkan, digalakkan kita bila saja kita masuk ke maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kita ke Raudhah, tak kiralah sama ada sebelah belakang, sebelah depan, tepi, kanan, kiri, di maqam Rasulullah. Jadi kita berada di keliling maqam tu, di mana saja kita kena beradab. Dan ketika kita nak meninggalkan maqam Rasulullah, maka naklah kita ungkapkan kalimah seperti mana yang pernah diungkapkan oleh para sahabat. Ya Rasulullah, ana uhibbukum
Ya Rasulullah, ana uhibbukum, ataupun ana uhibbuka ya Rasulullah. Maksudnya apa? Wahai Rasulullah, aku mencintaimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintaimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalimah bila kita nak tinggalkan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat mereka dapat ungkapkan kalimah itu di depan Nabi, Nabi dengar dengan telinga dia, Nabi perhati dengan mata dia kalimah yang diungkap oleh para sahabat, Nabi bersaksi yang mereka tu mencintai Nabi. Lebih-lebih lagi Ibnu Umar Abdullah bin Umar, dia adalah seorang yang pencinta Nabi dan seorang yang meniru seluruh kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tiru gaya Nabi, tiru cara cakap Nabi, perbuatan Nabi. Apa yang Nabi buat, dia tiru. Sekalipun kadang-kala tu dia tak tahu pun apa maksud yang Nabi buat. Pernah diceritakan ketika dalam satu perjalanan menuju ke Mekah dalam ramai-ramai ini, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar dalam kumpulan, dalam jamaah tu, dia menunggang unta seorang-seorang dia bersama jamaah yang lain. Tiba-tiba sampai satu tempat, dia kalih unta dia pergi ke satu tempat, berasingan daripada jamaah. Dia duduk satu tempat, jamaah tadi tengok dia pergi ke lain, mungkin nak qada hajat atau umpamanya, maka dia pun tunggu dalam keadaan panas, padang pasir. Dia duduk situ. Mereka pun heran, nak kata qada hajat dia tak turun daripada unta dia. Takkanlah dia kencing berak atas unta, tak mungkin. Tapi nak tunggu buat apa? Dia pun tunggu. Sekira-kira beberapa ketika barulah dia kalihkan unta dia mai ke dalam jamaah. Lalu dia bertanya, wahai Ibnu Umar, buat apa? Pergi buat apa tadi? Kata dia, aku pergi ke situ kerana pernah aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu perjalanan kami bersama Rasulullah, kata dia. Cerita balik. Sampai di sini Rasulullah ke situ, kata dia. Rasulullah pergi ke situ seperti mana aku pergi tadi itu. Situlah tempat Nabi pergi, Nabi berhenti tang tu. Aku pun tak tahu Nabi buat apa situ. Maka aku ikut apa Nabi buat. Sampai macam tu sekali. Orang kata zaman dah ni ikut cara bodoh lah tu. Tak tahu orang buat apa, hang pergi ikut. Orang ni ikut kena tahu apa dia buat. Ini ikut sampai tak tahu apa, itu bodoh nama dia. Tetapi ikut Nabi tak dikatakan bodoh. Itu sunnah, kita dapat pahala. Ibnu Umar buat macam tu, dia dapat pahala. Maka dia ni digelar peniru gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali dia masuk ke makam Rasulullah, paling kurang sehari semalam 5 kali dia menziarahi Nabi setelah Nabi wafat. Dan setiap kali nak keluar, maka dia akan kata, ana uhibbukum ya Rasulullah. Di ketika Nabi masih hidup dia dah kata, Nabi wafat pun dia kata. Maka kita patut kata begitu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, buat, pergi ke sana buat. Tapi untuk tempoh ni tak boleh lah. Dalam bulan 3 ni visa umrah digantung, siapa pun tak boleh masuk. Namun jamaah saya baru ni alhamdulillah selamat pi, selamat menunaikan ibadah umrah, menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan balik pun dalam keadaan tidak ada apa-apa masalah, ikut jadual, tidak ada halangan, tidak ada sekatan. Namun jamaah yang terkemudian sikit menghadapi masalah. Setelah diisytiharkan, visa umrah digantung serta merta, semua penerbangan ditangguhkan. Namun visa tu boleh guna kembali setelah dibuka nanti untuk masuk ke Saudi. Jadi buat masa ni ditutup. Itu keadaan yang mesti kita terima keadaannya. Jangan kata umrah dah tak boleh buat tu. Ini tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman. Daripada halang berumrah,
kerajaan yang zalim, kerajaan Saudi yang jahat, halang orang Islam nak pergi buat umrah. Tengok tak boleh buat dah. Dah, jangan kata macam tu. Itu ada muslihat, ada perkara yang terpaksa dilakukan kerana nak mengelak daripada merebaknya virus corona, COVID-19, coronavirus yang melanda dunia hari ini. Terpaksa. Sebab kalau sekiranya tak dihalang, seluruh dunia akan masuk. Berapa ramai je akan bawa virus tersebut, maka akan tercemar Masjidil Haram. Timbul fitnah. Timbul fitnah. Sebab itu disekat. Allah Ta'ala dah kata dalam surah Ali Imran ayat 97, kalau tak silap saya. Wa man dakhalahu kana amina. Kata Allah, sesiapa yang memasuki kota Mekah, memasuki Masjidil Haram, dia akan berada dalam keadaan keamanan. Habis itu, mana dia yang dikatakan aman tadi kalau masuk pergi kena virus, kena corona? Kena corona tak apa. Itu kata Jepun. Ini corona, penyakit. Mana dia yang kata masuk ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram itu aman? Maka akan jadi fitnah sekiranya dibiarkan masuk penyakit tersebut. Sebab itu nak dikawal supaya orang yang masuk nanti takkan ada lagi orang yang bawa virus tu, takkan bawa wabak tu. Masuk pi tawaf sa'i, insya-Allah dalam keadaan selamat. Kalau dibiarkan, maka akan timbul fitnah. Orang pergi tawaf tak jatuh. Jadi cek pasal apa? Terkena virus. Virus tu mai mana? Mai daripada Baitullah. Pasal Baitullah tercemar. Maka itu fitnah. Nanti orang akan kata, oh tak boleh pergi lah ni, pergi tawaf lah tak boleh lah, Baitullah pun dah terorah. Itu fitnah. Orang yang pergi kucuk hancur aswad akan terkena penyakit tu, merebak. Maka akan dikatakan tak boleh dah, Hajar Aswad tak boleh kucuk sebab dia ada penyakit. Maka itu timbul fitnah, fitnah kepada Baitullah dan Hajar Aswad, sedangkan tempat itu tempat suci. Maka sebab itu dikawal. Namun tawaf tetap berlaku, tak berhenti. Tawaf tak pernah berhenti walaupun satu saat. Cuma yang dihalang untuk sementara buat umrah sahaja. Tawaf sunat tetap berlaku. Cuma dia letakkan di kawasan yang agak jauh daripada Baitullah. Dia letakkan penghadang. Mana ini dia kawasan untuk tawaf jauh daripada Baitullah. Tak berhenti tawaf tu. Jadi maknanya hanya yang dihalang tu umrah saja buat sementara waktu. Jadi tahap kebersihan memang dititik beratkan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Hatta air Zam-Zam sekalipun diambil berat. Sebab itu air Zam-Zam dijaga supaya jangan tercemar. Takut timbul fitnah. Bila tercemar, orang minum air Zam-Zam tiba-tiba sakit perut. Ni pasal apa sakit perut ni masuk hospital ni? Pasal minum air Zam-Zam. Bukankah fitnah? Fitnah kepada air Zam-Zam. Sedangkan air Zam-Zam adalah air yang terbaik dunia. Kalau kita nak suling, kita nak saring air lain, gunakan mesin yang hebat, mesin yang mahal yang hebat. Nak bagi sama tarafnya dengan air Zam-Zam, tak mungkin. Tak dapat. Air Zam-Zam tak dapat diatasi oleh mana-mana air. Dia air yang terbaik dunia. Mineralnya tinggi, dan sucinya paling tinggi. Maka sebab itu dijaga. Sebab itu kalau kita tengok cara pengendalian, cara pengurusan air Zam-Zam tu cukup diteliti. Tong-tong yang berwarna krim tu, sama ada di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, setiap 35 minit habis air. Tong tu bertahan hanya 35 minit saja, habis. Setiap tong diisi penuh, letak 35 minit habis. Kena buh tong baru, kena buh air baru. Itu di antara apa yang berlaku. Dan tong itu bila dah habis air, bukan dibuka tudung mai tuang, tak macam tu.
Kan senang, bawa met tuang je. Tetapi dia letak tu dikunci. Dikunci, siapa pun tak boleh buka. Habis diangkat tong tu, bawa pergi ke tempat pengisian semula. Tetapi sebelum diisi, tong tadi akan dicuci. Cuci. Tengok pada zahir okey. Pasal pakai air je, tapi dicuci luar dan dalam dan dimatikan segala bakteria dulu. Bakteria luar dan dalam dimatikan dulu. Kemudian barulah diisi semula air tu dan ditutup dengan plastik, bawa api letak di tempat dia dalam masjid. Pasal nak jaga kualiti, jangan sampai ada orang minum air Zam-Zam tercemar sakit perut. Doktor tanya pasal apa dia sakit perut, dia kata minum air Zam-Zam. Sungguhlah, pasal air Zam-Zam tak dikawal, tak dijaga, mungkin tercemar. Tetapi bila dikawal, dijaga begitu, masuk hospital, doktor tanya pasal apa sakit perut ni, saya minum air Zam-Zam ni. Doktor kata tak. Tak. Bukan pasal ayat Zam-Zam. Dijamin ayat Zam-Zam tak tercemar. Ini perbuatan kamu makan benda lain ni. Doktor boleh menafikan. Maka tu nak kata, nak elak daripada fitnah. Sebab itu, dalam sehari sama ada di Masjid Nabi, di Masjidil Haram, berapa juta kap dibuang. Cawan. Jangan boleh kurang besar ni. Cawan plastik tu. Misalnya, berapa juta sehari dibuang, diguna berapa juta sehari, tak terjumlah. Bukankah membazir? Minum sekali buang, minum sekali buang. Kenapa tak guna gelas macam ni kah? Kenapa tak guna cawan plastik macam di masjid kita, di surau kita? 10 tahun dah tak tukar-tukar. Warna merah, warna biru, warna hijau, warna kuning, warna oranye. Cawan plastik tu kan sampai naik berkupin kot tepi. Hitam, punggung ni pun hitam, cuci tak keluar dah. Duk guna situ dah lagi 10 tahun dah. Buah ayak teh, buah ayak kopi. Hak dalam tu kira, kalau cawan tu putih, dia jadi hitam. Pasal kopi punya hal, teh punya hal, tak keluar dah. Awak tak guna macam tu, tak membazir. Beli sekali guna bertahun-tahun. Ini guna pakai buang. Membazir kan tu. Memang kita tengok pada zahir membazir, tetapi untuk menjaga supaya tak tercemar, hanya seorang saja guna satu cawan, orang lain tak guna, orang lain guna yang baru. Sebab nak jaga supaya tak berjangkit. Kalau guna, kau ni guna, berjangkit antara satu sama lain. Maka sebab tu dibuang. Bahkan tak diletakkan secara banyak begitu, terdedah cawan tu. Kan senang letak situ, pakai ambil minum. Tetapi disusun agak-agaknya dalam tempoh sekian habis buah yang baru, supaya dia tak duduk lama di tempat tu, supaya tak tercemar. Guna minum buang. Ini merupakan satu benda yang memerlukan kos yang tinggi, tetapi untuk jaga keselamatan, nak jaga supaya tak tercemar, terpaksa buat macam tu. Kita berfikir maziak betul lah, minum buang. Hak yang dah diminum tu pun tak dibiarkan situ, bersusun tinggi, akan diambil buang. Supaya kalau ada lekat bakteria daripada orang tu, lekat minum tadi tu, dia tak akan melebar, sebab dia cepat dibuang. Itu adalah merupakan ciri-ciri keselamatan, nak jaga supaya tak tercemar air Zam-Zam. Jadi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekatan umrah untuk keselamatan. Sementara pihak berkuasa Saudi nak sediakan mesin penyukat suhu bagi orang yang masuk di setiap pintu masuk ke Saudi, sama ada Jeddah, Madinah dan umpamanya, dapat dikesan. Jadi yang masuk tu memang sudah disahkan tidak bawa penyakit. Yang ada kesan tahan, tak boleh masuk. Jadi sementara tu barangkali sepanjang bulan 3 ini takkan dibenarkan siapa pun masuk. Barangkali hampir Ramadan baru akan dibuka semula. Jadi persediaan itu untuk menyambut Ramadan, supaya datang orang buat umrah bulan Ramadan dalam keadaan selesa dan tidak ada penyakit. Jadi kita jangan tuhmah, kita jangan timbulkan persepsi salah dengan mengatakan ni akhir zaman ni umrah tak boleh buat dah. Ini betul dajjal. Jangan. Itu merupakan satu persepsi yang amat-amat salah. Kita pun kena jaga jugalah. Masalah-masalah penyakit-penyakit ini. Amalkan doa-doa. Banyakkan makan buah tamar. Kalau dapat tamar ajwa.
Sebab Nabi kata, orang yang makan 7 biji tamar ajwa setiap pagi, man asbah, sesiapa yang berpagi-pagi memakan 7 biji tamar ajwa, maka pada hari itu, malam itu, dia takkan terkena wabak, takkan terkena penyakit dan sebagainya, takkan terkena keracunan, takkan terkena sihir, santau, pukau. Tapi nak cari di mana buah tamar ajwa banyak-banyak, cari 7 biji. Setiap pagi 7 biji. Kita buka puasa pun sebelah ya. Ni nak makan 7 biji. Kita yakin dengan hadis. Tak apa, kalau tak dapat tamar ajwa, tamar biasa pun tak apa. Asalkan buah tamar. Buah tamar itu buah yang terpilih. Maka makanlah ajwa ke, mabram ke, makjul ke, asalkan buah tamar. Ya? Buah tamar bertangkai ke, buah tamar madu ke, tak apa. Beli hak madu itu tak apa. Moga-moga dapat madu. Maknanya kita percaya dengan ini, tetapi kita juga amalkan doa-doa. Yang saya sarankan sebelum ini, bacalah doa yang sabit dari Nabi, doa al-ma'thurat. Baca, amalkan pagi, amalkan petang, insya-Allah kita takkan terkena wabak coronavirus ini. Minta-minta Allah Taala hilangkan penyakit ini dengan segera. Maka para sahabat Nabi tertunggu-tunggu, tertanya-tanya apa yang Nabi nak sampaikan. Kata Nabi, fa inna ra'sa mi'ati sanah la yabqa mimman huwal yaum ala zahril ardi ahadun. Maknanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada permulaan 100 tahun nanti tidak akan tertinggal seseorang pun yang masih ada di atas permukaan bumi ini dari golongan orang yang keadaannya seperti orang yang pada hari ini. Maknanya kamu ni, kata Nabi, takkan ada dah selepas 100 tahun nanti. Maksudnya umur kamu semua takkan sampai 100 tahun. Nabi sendiri pun hanya 63 tahun. Jadi umur umat Nabi jarang-jarang yang sampai 100 tahun. Kalau ada tu barangkali seorang dua dalam dunia. 117 tahun ada seorang di Jepun, seorang perempuan, umurnya 117 tahun di Jepun, tak tinggi. Barangkali dia adalah manusia tertua di dunia, seorang. Kemudian yang tempat lain, dunia lain pula mungkin seorang. Jadi tak banyak, bukan sampai beratus-ratus, beribu-ribu umurnya 100 tahun. Maka umat akhir zaman jarang sampai 100 tahun. Kalau ada tu gharib. Jadi dalam lingkungan 60, 70, 80, 90 pun jarang-jarang. Tetapi itu bonus lah. Bagi yang umur sampai hampir 100 itu bonus. Maksudnya Allah Ta'ala beri peluang kepada orang yang usianya panjang untuk dia insaf, untuk dia bertobat, memperbanyakkan amal ibadat. Bukan untuk berseronok. Jadi tahap itu tahap muhasabah, tahap kita bersedia dengan sebenar-benarnya. Kerana hampir sangat-sangat kematian itu ketika umur macam tu. Jadi kita pun macam tu juga. Kena ingat, jangan sampai 100 tahun kita takkan sampai. Jadi Nabi kata, kamu semua takkan sampai 100 tahun. Bila cukup 100 tahun nanti, maknanya kamu semua dah tak ada dah. Orang baru yang lain pun begitu juga. Setiap orang tu, kata Nabi, takkan sampai 100 tahun. Maka terbuktilah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sahabat yang umurnya lebih dari 100 tahun. Dalam riwayat mengatakan bahawa yang paling lama hidup di zaman para sahabat hanya seorang, Anas bin Malik. Anas iaitulah seorang yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sampai di Yathrib.
mak Anas namanya Ummu Sulaim menjemput Nabi menerima jamuan di rumah dia. Kemudian Ummu Sulaim mak Anas ni kata, "Wahai Rasulullah, ambillah Anas anak saya ni, masa tu dia umur 9 tahun. Ambillah jadi khadam kepada Nabi." Nabi terima. Kata dia, "Tolonglah doa kepada Anas, iaitulah panjang umur, murah rezeki dan tinggi ilmu." Nabi doakan untuk dia, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil." Nabi doakan untuk Anas. Nabi doakan juga untuk umur panjang dan murah rezeki. Maka terbukti Anas umurnya panjang, tetapi tak sampai 100 tahun, hanya 90 tahun lebih sahaja. Dan rezeki yang melimpah ruah. Pokok tamar yang Anas tanam, dia berbuah setahun 2 kali. Orang lain hanya sekali saja, hak dia 2 kali setahun. Dan ilmunya tinggi. Memang dia di antara sahabat yang banyak meriwayatkan dari Anas bin Malik. Tetapi dia berkhidmat kat Nabi hanya dalam tempoh 10 tahun sahaja. 10 tahun kata Anas saya berkhidmat dengan Nabi, tetapi tak pernah saya dengar sekalipun Nabi bertanya kat dia dengan kata, "Kenapa tak buat yang ini? Pasal apa buat ini?" Dia kata Nabi tak pernah pun menghardik, memarahi dia begitu. Hanya sekali dia kata, dia ingat ketika Nabi suruh dia buat satu kerja, kemudian dia pun pergi. Bila sampai di tengah jalan, dia kata jumpa kawan-kawan, ajak main. Dia pun main. Dia sampai terlupa apa pesanan Nabi. Dia tak pergi buat yang Nabi suruh tu. Main. Sedang-sedang dia kata, saya terasa telinga saya dipegang dari belakang. Ada orang pegang telinga. Tengah duk main ni. Barangkali main goli kot. Sedang-sedang telinga dipegang. Siapa pegang telinga? Dia pun beralih. Rupanya yang pegang telinga dia Nabi SAW. Dia tengok wajah Nabi, Nabi senyum. Nabi tak marah, Nabi senyum. Nabi tanya Anas, hak yang saya suruh tadi buat lagi? Oh, tak buat lagi. Dia terlupa. Kata Nabi, pergi buat. Nabi tak marah. Jadi dia kata tak pernah dengar Nabi marah. Itulah dia akhlak Rasulullah SAW. Jadi Anas antara sahabat yang paling akhir meninggal di Madinah Al-Munawwarah. Jadi maksudnya di kalangan sahabat-sahabat Nabi, kalau ada pun barangkali tidak diriwayatkan yang 100 lebih, tetapi kesemuanya dalam lingkungan tak sampai 100. Kebanyakan 60-70. Abu Bakar 63 tahun, Umar 63 tahun. Arwah ayah saya 63 tahun. Saya tak tahu lagi lah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itu gambaran Rasulullah bahawa umur umatnya sekitar 90 tahun saja paling lama. Oleh itu Nabi nak sampaikan supaya kita sentiasa ingat akan kematian. Di samping apa yang disampaikan ialah mengakhirkan solat jamaah Isya. Dilewatkan sehingga pertengahan malam. Tetapi Nabi kata bila selesai solat mengingatkan tentang kematian. Itu yang dikatakan saat-saat Nabi pada penghujung usia. Selepas itu Nabi pun jatuh sakit dan wafatlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita sempat baca hadis yang ke-563 dan kita akan sambung hadis yang ke-564, tapi bukan hari inilah. Bulan depan insya-Allah. Bulan depan insya-Allah kembali jadual asal, iaitu Jumaat yang pertama. Kita akan sambung hadis yang agak panjang berkaitan dengan bersembang malam.